Atas bawah. Khair insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi 'ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatuhum wa yatawaffana 'ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa 'afiyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memfardukan salat kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk menunaikan fardu salat yang telah difardukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di kalangan hamba-Nya yang mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Dan juga hendaklah kita senantiasa bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tiada bersekutuan baginya. Dialah yang memberi segala nikmat yang besar ataupun yang kecil. Dan juga hendaklah kita senantiasa bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya, pesuruhnya yang telah diangkat kemuliaannya melebihi daripada segala makhluk yang lain, yang telah melepasi 7 lapisan langit dan 7 lapisan langit, dan telah memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada junjungan baginda dan sebaik-baik makhluk yang telah diutuskan untuk membawa rahmat kepada alam ini, membawa rahmat kepada umat manusia, dan juga salawat serta limpahan rahmat kepada keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, dan juga para umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita di sini membincangkan tentang hal salat yang merupakan perhubungan antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salatlah kita sebagai hamba berpeluang untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan itu kita sepatutnya berusaha untuk merasai sebenar-benar khusyuk di dalam salat. Para ulama telah menyebutkan seseorang itu bertambah pahalanya berdasarkan pengetahuan yang dia ada tentang maka solatnya, tentang apa sahaja perbuatan di dalam salatnya, maka ataupun dalam keadaan dirinya khusyuk ataupun khusyuk di dalam salat, maka itulah yang akan menentukan pahala dan sebagainya. Menjaga salat ini adalah satu kewajipan dan ia adalah sangat-sangat penting bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala, kerana ia adalah perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita mempunyai salat-salat sunat, maka sempurnakanlah salat-salat sunat kita, kerana Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan salat fardu kita dengannya. Maka hendaklah kita senantiasa berusaha untuk menambah segala rawatib, segala sunnah-sunnah yang ada di dalam hidup kita. Semoga perkongsian kita pada malam ini akan menghidupkan keimanan kita, akan menambahkan keimanan kita dan menghidupkan amalan sunnah di dalam salat-salat kita seharian, dan juga meyakini setiap amalan yang sedia ada kita beramal dengannya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada muka surat 17 di dalam sunnah-sunnat selepas membaca doa iftitah. Baik. Dalam perkara-perkara yang sunat ada beberapa yang ada di sini. Maka dalam hal itu hari kita dah sebutkan bagaimana bertakbir dan sebagainya, dan sunnah-sunnah di dalam takbir. Seterusnya, sunnah-sunnah selepas membaca doa iftitah. Sunnah yang ke-59, at-ta'awuzu wa afdaluhu, membaca ta'awuz dan seperti mana yang afdalnya.
Seperti mana yang telah ditulis oleh pengarang kitab, afdalnya yang kita sebutkan di dalam ta'awuz kita dalam mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di sini dinukilkan salah satu daripada 5 kaifiat untuk kita berta'awuz di dalam solat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafakhi wa nafathi wa hamazih. Yang dalam riwayat yang lain katanya a'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim min hamazih wa nafkhi wa hamazih wa nafathi. Artinya, aku berlindung dari aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang direjam, dari tiupan, dari hembusan dan desakannya. Dalam riwayat yang lain diterbalikkan sedikit ayatnya, aku berlindung dengan ayat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, itu ditambah Samiul Alim minasyaitonir rajim, dari syaitan yang direjam, dari desakan, dari tiupan dan dari hembusannya. Baik, ta'liq di bawah ini mengatakan bahawa salah seorang perawi hadis iaitu Amr bin Murrah menafsirkan maksud setiap kalimah iaitu nafathi, yakni syair-syairnya syaitan ataupun khabar-khabar yang syaitan selalu bawakan. Itu yang selalu kita terbayang-bayang sebagainya. Nafakhih yakni perasaan kibir, perasaan sombong kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan ada beberapa ulama mengatakan bagaimana kita sombong dengan Allah. Kita membaca ayat Al-Quran, kita membaca tasbih, kita membaca tahmid di dalam solat, tetapi hati kita lalai. Maka ini yang harus kita jaga dalam diri kita. Betul-betul kita mendatangkan hadir kita di dalam solat kita. Dan juga hamazih, yakni al-mautatun ayyil junun, ataupun kegilaan daripada hembusan syaitan. Dia mungkin tidak jadi semasa kita di dalam solat, tetapi adalah ain ataupun ilmu-ilmu yang didatangkan dengan perbuatan syaitan, seperti sihir, gila dan sebagainya, di luar selepas kita melakukan solat. Baik. Tuntutan sunnah bagi setiap rakaat itu kerana padanya bermula bacaan baharu. Kita disunatkan membaca ta'awuz pada setiap rakaat jikalau kita teringat. Akan tetapi antara yang paling masyhur mengikut Imam An-Nawawi pada rakaat yang pertama, yang itu kalau boleh jangan miss. Itu adalah selalunya kita akan mengucapkan perkataan tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baru kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tuntutan sunat bagi setiap rakaat itu kerana pada bermulanya bacaan baru, itu jelas. Namun selepas sujud tilawah tidak perlu diulangkan ta'awuz kerana tempatnya terlalu pendek, seperti semayang subuh hari Jumaat. Kan kita sujud tilawah tu, bangun daripada tu tak perlu dah baca ta'awuz. Baca a'udzubillah tidak diperlukan di situ. Baik. Sunnah yang ke-60, an yakuna sirra, iaitu lafaznya yang dihasilkan ataupun dibacakan adalah dalam keadaan senyap ataupun bersendirian, sendiri dia yang dengar. Ini berpandukan dengan hadis baginda Nabi SAW. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini adalah berpandukan dalam Al-Quranul Karim dan juga daripada hadis. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Jadi setiap kali nak baca Quran, kata Allah, mintalah perlindungan daripada syaitan yang direjam, walaupun di dalam solat. Ini dalam hukum fiqh dikatakan sunat muakkad, sunat yang dituntut untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita memulakan bacaan. Sunat muakkad ni sunat dituntut, kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Macam kita sebutkan tadi, ada lebih kurang 5 kaifiat yang tadi kita dah sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahil azim minasyaitonirrajim, a'udzubillahis samiul alim minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamazi wa nafathi wa nafathi, yang tadi kita sebutkan tadi. Lebih kurang yang biasa kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tersasul tiba-tiba a'udzubillahis samiul alim minasyaiton, boleh. Yang penting jangan kita bercakap bahasa Melayu sahaja dalam solat. Baik. Di dalam beberapa kitab fiqh juga ada menyebutkan cara-cara untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad pun boleh.
digabungkan sekali 3 ayat. Nak digabungkan a'udzubillah dengan bismillah kemudian dipisahkan pun boleh, nak dipisahkan satu persatu pun boleh, tidak ada masalah dalam hal itu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa masalah lagi Imam? Oh ya, dalam surah Taubah, kan surah Taubah tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Bara'ah ataupun surah At-Taubah, maka dalam hal ini pun sama juga kaifiatnya, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim terus bara'atum minallahi wa rasulih pun boleh, tidak ada masalah dalam hal itu kerana kita membaca Al-Quran. Baik, jelas. Sunnah yang ke-61, as-sukutu bainat ta'awudhu wa du'a'il istiftah, diam seketika. Yang ini disunatkan. Jadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berhenti sat. Lepas tu baru baca doa iftitah, ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini memang disunatkan, jangan kita tergesa-gesa. Baik. Sunnah yang ke-62 adalah kadarnya ayyakuna biqadri subhanallah. Sekejap aja, kadarnya subhanallah. Mana kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, agak-agak kita baca subhanallah berapa saat? Subhanallah 1 saat setengah lebih kurang. Maka baru kita baca doa iftitah. Ini juga akan berlaku sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, selepas kita baca doa iftitah. Baik. As-sukunu baina ta'awudz wal Fatihah. Diam seketika di antara ta'awuz dan Fatihah, dan diam itu juga sekadar subhanallah. Maknanya mula-mula kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berhenti sat. Kemudian kita baca doa iftitah. Lepas tu kita berhenti sat. Lepas tu kita baca a'udzubillah lagi sekali, berhenti sat. Lepas tu baca surah Al-Fatihah. Jadi maknanya memenjarakkan itu adalah salah satu perkara perbuatan yang menunjukkan kita tak terburu-buru nak menghabiskan segala bacaan. Kerana lagi panjang dalam solat kita itu lebih afdal. Itu menunjukkan bahawa tertib kita ataupun kita tidak tergesa-gesa untuk meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Datang semayang macam terpaksa, semayang pun macam nak rushing, lepas tu nak balik cepat-cepat. Jadi benda tu tidak digalakkan, ya. Kita lebih baik kita relax sama-sama, kita bertaamun antara setiap perbuatan itu. Itu adalah lebih baik. Baik. Jelas sampai 64. Sunat-sunat berkaitan Al-Fatihah. Sunnah yang ke-65, menyambung bacaan basmalah dengan hamdalah dalam Fatihah. Ini disunatkan, tetapi ada kalanya kita tinggalkan lebih baik. Seperti mana ta'liq di bawah mengatakan, berkata Imam An-Nawawi, yang utama menyambungkan basmalah dengan alhamdulillah kerana ini adalah satu ayat daripadanya. Kenapa dibolehkan menyambung? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kerana dia adalah sebahagian daripada ayat surah yang sama. Namun jika ingin memisahkan bacaan antara basmalah dan hamdalah, maka hendaklah dibuang huruf hamzah. Bukan itu. Memisahkan. Jika ingin menyambungkan basmalah dan hamdalah, hendaklah membuang. Ni yang tu padanya memisahkan itu adalah menyambung. Perenggan kedua, namun jika ingin menyambung bacaan antara basmalah dan hamdalah, maka hendaklah membuang huruf hamzah pada kalimah alhamdu dan meringankan. Maknanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ini adalah kaifiat untuk menyambung. Ditulis itu kat cetakan, tulis memisahkan kan. Kalau ada pensel tulislah situ. Kalau ada pensel, ada pen, tulis itu menyambung bacaan, bukan memisahkan bacaan. Ya. Baik. Ditulis itu caranya, iaitu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ada tulisan di bawahnya itu. Baik, namun jika tidak menyambungkan, yang ini yang nombor 2 ni baru betul. Yang jika tidak menyambungkan, maka dibaca dengan berhenti di setiap hujung ayat seperti mengikut cara bacaan baginda Nabi SAW. Ini mengikut sepakat para sahabat dan ulama, ini adalah yang paling afdal. Seperti mana kita cakap tadi tu, supaya tidak tergesa-gesa, maka pisah-pisahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan huruf bila dimatikan itu, alhamdulillahirabbil alamin, sampai habis. Baik. Jelas no? Setiap kali itu hari kita dah janji dah, kita tidak akan mengupas terlalu banyak. Akan tetapi kita dah sebut daripada awal itu hari, pada rukun qauliyah kita akan buat tafsir sedikit. Daripada rukun qauliyah yang itu hari kita dah sebut pada takbir, hari ini pada Fatihah.
Fatihah ni hendaklah dijaga. Kita tambah, kita muzakarah, kita bertukar-tukar ilmu ataupun fikiran. Yang penting yang selalu disebutkan oleh para asatizah di dalam kitab yang mana, kitab fiqah pun ada, menyebutkan hendaklah dijaga setiap bacaan di dalam Al-Fatihah. Ya, dalam Fatihah ada tasydidnya, ada sabdunya tu yang macam W tu. Ada 14 tempat harus dijaga keseluruhannya, daripada kalimah lafzul jalalah bismillah, kemudian ar-rahman ar-rahim, kemudian kalimah lafzul jalalah yang kedua, kemudian rabbil alamin, kemudian ar-rahmanir rahim yang kedua, maliki yaumiddin pada dal, iyyaka iya yang pertama, kemudian iya yang kedua, 10 dah. Ihdinas sirat pada sad dah 11, siratal ladzi lam yang ke-12, waladdallin yang ke-13, dan lam lin itu adalah yang ke-14. Jaga. Tak sebut tidak sah. Itu adalah salah satu daripada syarat membaca Al-Fatihah. Syarat baca Fatihah ada berapa? Koma. Ada 10, banyak kan? Ada banyak, ada 10 syarat sah baca Fatihah. Tapi sedar tak sedar kita buat semuanya, insya-Allah, walaupun tak ingat tak apa. Tapi kita muzakarah, kita kongsi-kongsi, kita buat ulang kaji. Yang pertama mesti tertib, tak boleh waladhdallin dulu baru bismillah, itu jelas. Kedua apa? Muwallat, tidak putus antara bacaannya. Kalau terhenti lebih daripada kadar ambil nafas ataupun telan air liur mengikut kaul ulama yang lain, batal bacaannya, kena repeat lagi sekali daripada awal. Kena jaga hati-hati. Sama ada imam, sama ada semayang seorang, sama ada pasbuk ataupun sebagainya, muafiq ataupun sebagainya. Kemudian tadi kita sebutkan tasydid tu. Yang ketiga, menjaga tasydid. Wajib wajib menjaga tasydid, iaitu sabdu-sabdunya itu. Kalau tak baca tasydid pada tempat yang ada tasydid, batal. Tetapi mengikut hukum fiqah, jikalau menambah tasydid pada tempat yang tak ada tasydid, tak batal. Ekstra. Pasal itu tidak mengapa. Itu dalam khilaf ulama mengatakan tidak mengapa, kerana dengan syarat tak mengubah makna ayat. Kemudian apa? Tidak berhenti lama lebih daripada kadar mengambil nafas. Kemudian membaca semua ayat-ayat termasuk bismillahirrahmanirrahim. Ini mengikut mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita seronok tengok negara luar sana, dia baca sedap, dia terus alhamdulillah. Kita pun balik rumah, kita pun bubuh alhamdulillah, habis. Sadaqallahul azim. Baik. Kemudian apa? Tidak boleh, hendaklah tidak membaca dengan bacaan yang salah, kena bacaan yang betul mengikut lahan sebutannya, kerana tidak boleh mengubah makna di dalam Al-Fatihah. Sinnya, sadnya, zalnya, an'amnya dan sebagainya. Huruf-huruf sebiji-sebiji kena sebut. Menyemburlah air liur. Kalau kita tengok masa belajar tajwid kat masjid tu, menyembur-nyembur, basah habis Quran. Biar belajar, biar kita tahu kat mana lepas sebutannya itu. Kemudian itu kita cuba sedaya upayanya membacanya dengan kadar kemampuan kita. Apa lagi? Kena baca dalam keadaan berdiri dalam solat fardu. Solat sunat tidak mengapa. Orang yang membaca itu hendaklah mendengar sendiri. Jangan dibaca sampai imam pun dengar. Sendiri-sendiri dengar cukup. Sekadar bacaan dirinya sendiri. Kecuali orang yang tak boleh dengar langsung lah. Itu orang yang pekak. Dan juga misal kata masa makmum membaca Fatihah, imam dah baca surah, speaker masjid ni alhamdulillah cukup sedap dengar. Kita pun tak dengar apa yang kita baca. Tetapi cukup kadar kita tahu kita baca Al-Fatihah, sipi-sipi dengar sikit demi sikit tu cukup. Mengikut dalam qaul, dalam hukum fikah tidak mengapa. Kemudian apa lagi? Tidak boleh diselangi dengan zikir-zikir ataupun sebutan ajnabi, sebutan-sebutan yang luar daripada solat. Ada orang sebelah terbersin, alhamdulillah katanya. Dia pun alhamdulillah semasa baca Fatihah. Jikalau dia membaca Fatihah dalam hal kita dia berniat untuk melaksanakan rukun, maka dia kena ulang balik, ataupun ada yang mengatakan sunat diulang balik baca Fatihahnya. Kalau dia sengaja, tidak boleh. Baik. Jelas ada 10 perkara kena jaga. Kena praktis. Berpuluh tahun dah kita baca Fatihah tu rasanya. Luar semayang, dalam kereta, kan?
Nak balik kampung ke apa ke, semua baca Fatihah aja. Nak ngobatkan demam anak kita yang menggigil pun baca Fatihah. Baca Fatihah tu patutnya maknanya kita dah mahir dah dengan maksud-maksudnya sekali. Baik. Sunnah yang ke-66, qiraatul Fatihah bin nafsin wahid. Ini orang-orang yang tertentu sahaja. Kerana apa? Untuk membaca Fatihah dengan satu nafas pada solat sunat boleh. Solat-solat sunat kita boleh buat kerana bacaannya lebih cepat sedikit. Adapun pendapat yang masyhur di dalam mazhab kita adalah disunatkan berhenti pada setiap ayat. Tetapi kenapa pengarang kitab menuliskan di sini? Kerana ada pendapat ulama mengatakan sunat kita baca dalam solat kita, atau apatah lagi solat sunat membaca dalam satu nafas. Tak lepas rasanya. Kita pakat semput-semput dengan perut dengan ke depan ni, baca bismillahirrahmanirrahim dah rasa minta nyawa dah. Kan? Tapi pernah tengok dalam YouTube tu orang tu sampai merah-merah muka dia. Orang Indonesia dia baca daripada alhamdulillah, dia tak baca daripada bismillah, dia baca daripada alhamdulillah sampai waladhdallin amin. Kita pun yang kita tengok ni pun penat. Baik. Terus. Sunat, sepakat sunat berhenti. Ni sekadar pengetahuan sahaja. Baik. Sunnah yang ke-67, memulakan membaca Al-Fatihah istinaf. Ia ini memulakan membaca Al-Fatihah jika terputus dengan menyebut sesuatu yang sunat di dalam solat. Seperti yang kita sebut tadi, terbersin. Baik, disunatkan memulakan bacaan Al-Fatihah dari awal jika di tengah-tengah bacaan surah Al-Fatihah menyebut zikir yang lain yang tiada kaitan dengan maslahah, dengan masalah solat. Maslahah. Mungkin ada maslahah ni bukan tempat senjata. Kan? Maslahah. Tapi di sini pencetak tulis maslahat, mungkin maslahat. Mungkin ada alif. Baik. Tiada kaitan dengan masalah solat sekalipun sedikit. Ini dirujuk daripada kitab Asna' al-Muttalib. Begitu juga apabila bersin dengan mengucapkan alhamdulillah selepasnya. Jadi bila kita tengah semayang, kita memang suka, kita istiqamah mengucapkan alhamdulillah dalam setiap waktu bila kita terbersin. Kita tak sedar, kita pun bertengah semayang seorang-seorang kat belakang, kita terbersin, memang terbersin yang kuat tu, memang dia akan sebut alhamdulillah. Alhamdulillah kerana memohon rahmat. Jadi dalam hal ini disunatkan memulakan semula bacaan Al-Fatihah. Dia bukan sebutan ajnabi. Sebutan ajnabi dia membatalkan bacaan itu sebut, dia kena ulang balik. Baik. Adapun jika diselangi berkaitan dengan masalah solat, umpama sujud tilawah, menyebut amin atau memohon rahmat atau melindung dari azab atau menegur bacaan imam ketika sedang membaca surah Al-Fatihah, maka boleh disempurnakan terus, tidak ada masalah, tak perlu ulang balik. Kadang-kadang ada juga yang terbatuk di tengah baca Fatihah, batuk, boleh teruskan, tidak ada masalah dalam nak ulang balik daripada awal, kerana itu bukan sengaja. Ini sudah disepakati. Kalau takriratus sadidah, ini disepakati oleh ulama-ulama Imam Syafi'i. Jelas. Tak habis lagi. Baik. Dalam dah menyebut, kita alang-alang menyebut kita terbersin, berdehem macam mana? Berdehem, ada berdehem yang mempunyai dua bunyi. Ehem katanya. Ada huruf I dan huruf M. Ehem. H lagi. Ehem kan gitu. Dan apa dalam pendapat ulama mengatakan solat boleh batal jikalau sengaja ataupun dipaksa-paksa berdehem. Jikalau tidak ada keuzuran. Tidak ada keuzuran, maka boleh membatalkan solat dalam berdehem. Tetapi jikalau dia sedang membaca Al-Fatihah, yang mana kalau dia tak keluarkan kahak tu ataupun apa yang tersangkut di dalam lehernya, pendapat ulama mengatakan boleh dia berdehem sedikit supaya dia dapat membaca Fatihah, kerana kan dia wajib dengar Fatihah dia sendiri. Maka sikit, janganlah dia berdehem nak bagi tahu orang semua. Tak payah, dia macam telan air liur pun lepas dah rasanya. Yang kita imam-imam kita biasa buat itu kan. Biasa tak? Jadi kita telan sikit je. Gitu. Dia lepas sikit nak ngabihkan Fatihah je. Pasal apa? Bila datangkan surah, sunat aja kita membaca dan sunat juga kita mendengarnya, tidak ada masalah dalam hal tu. Maka dalam hal ini berdehem hati-hati. Kalau kita seseorang tu berdehem sedikit,
tak dapat nak ditahan lah, memang gatal sangat. Dalam beberapa hukum-hukum fiqh, dalam ulama fiqh mengatakan tidak mengapa. Jangan, ada juga yang berpendapat tak boleh langsung membatalkan solat. Tapi kalaulah dia tidak dapat membacakan rukun kauli macam Fatihah, macam takbir, takbir dia dah dehem siap-siap awal, Fatihah, membaca tahiyat, membaca salawat, memberi salam, itu wajib didengari. Maka kalau dia tak dehem, tak keluar suara, telan sikit, tak apa, itu dibenarkan. Tidak ada masalah dalam hal tu. Ada dalam buku-buku fiqh, boleh rujuk, insya-Allah ada dalam tu. Baik, jelas. Sunat-sunat seterusnya adalah sunat-sunat ketika mengucapkan amin. Abang amin ada depan. Sunah yang ke-68, menyebut amin selepas membaca Al-Fatihah. Ini adalah satu sunnah yang dituntut. Tetapi rata-rata imam sahaja punya suara paling kuat. Pasal apa? Mujur dia pakai mikrofon. Kalau dia tak pakai mikrofon, rasa imam pun tak dengar suara. Sunat sangat-sangat membaca amin. Dalam hadis menyebutkan apabila Nabi SAW, saya terjemahkan lebih kurang, Nabi membaca amin sampai didengari oleh saf di belakangnya. Dan apabila para sahabat membaca amin, bergegar itu masjid Nabi SAW disebabkan sebutan amin tu. Baca amin, kena baca amin. Berkata As-Subari, membaca amin di belakang imam ketika solat adalah keistimewaan umat ini. Ya, betul. Para orang-orang Yahudi dan Nasrani cukup anti dengan kita umat Islam kerana kita mengaminkan ihdinas siratal mustaqim tu. Siratal ladina an'amta alaihim, kedua-duanya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang Allah Taala laknat, Allah Taala benci. Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya. Waladdallin amin tu, waladdallin ghairil maghdubi alaihim, itu adalah menandakan kepada Yahudi dan Nasrani. Maka orang Yahudi dan Nasrani cukup marah disebabkan kita mengaminkan doa itu. Doa itu adalah doa yang antara yang paling makbul. Doa di dalam salat. Ada dalam ni? Tak ada. Baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, barang siapa mengaminkan bertepatan dengan aminnya malaikah, maka akan diampunkan segala dosanya. Bertepatan. Maknanya dalam hal ini kita akan sebut kejap lagi dalam sebutannya itu nombor 72 dengan 73 kita akan sebut. Hadisnya ada di situ. Baik. Sunnah yang ke-69, memanjangkan sebutan kalimah amin. Ayyamudda amin, itu disunatkan memanjangkan sebutannya dengan kadar. Kadar a itu sama ada 2 harakat ataupun 4 harakat, dan pada minnya itu pada 4 harakat ataupun 6 harakat. Wallahu alam. Ada dalam perbahasan dalam bidang tajwid membacakan amin di dalam solat. Tetapi paling minimanya amin. Itulah minimal 2. Tetapi sunnahnya 2 harakat pada huruf hamzah dan 4 harakat ataupun 6 harakat pada huruf mim. Boleh. Okay, dalam Qaul Tam, dalam kitab Qaul Tam ada 4 kaifiat membaca amin. Sama ada panjang atau yang macam tadi ini 2 harakat amin, ataupun dipanjangkan 4 dan 6 amin. Kemudian dibacakan amin, pendek sangat-sangat tu, dekutnya katanya. Ataupun dibacakan amin pendek, ataupun dia amin disabdukan mim. Tetapi di dalam ini, dalam pengarang kitab ni dikatakan sunnah yang ke-71 nanti kita sebut, diringankan sebutan mim supaya tidak diletakkan sabdu pada mim. Kerana membawa maksud ada yang berlainan daripada maksud amin. Baik, kita patah balik. Sunnah yang ke-70, yang ini disunatkan juga kerana mengikut fi'il, perbuatan Imam Syafi'i dari merujuk daripada hadis-hadis, mengucapkan ya rabbal alamin selepas mengucapkan amin. Bila dia habis baca amin, dalam diam kita dalam keadaan sir, ya rabbal alamin. Itu disunatkan. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya. Boleh tidak membatalkan solat kerana itu adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta doa itu dikabulkan oleh Tuhan pemilik segala alam. Baik, jelas.
Di sini dituliskan 71. Meringankan sebutan huruf mim, tidak mentasydidkan, takhfiful mim fiha. Kerana kalau ditasydidkan, disabdukan, bermaksud aku menuju ke hadratmu. Amin minal ta'ammana. Maksudnya dia dalam keadaan yang tidak bermaksud mengaminkan, makna kabulkan doa tersebut. Maka dia buka barang kalian boleh bertukar maksud. Baik. Jelas. Sunnah yang ke-72, an yaqrinal ma'mum, berserentak dengan imam. Makmum serentak mengucapkan amin bersama imam. Jangan didahului imam itu. Ia serentak. Macam mana nak serentak? Nanti dia akan datang pada sunnah yang ke-73, taharril muwaffaqah, maknanya menunggu, berusaha untuk bersama dengan imam. Maknanya dia standby. Itu yang kadang-kadang kita terdengar ada orang dah amin dulu tu. Dia standby, dia terlepas. Amin. Orang belum baca amin dia dah amin dulu, dia tak sabar. Jangan diawalkan. Tidak disunatkan. Disunatkan bersama-sama dengan imam. Ini hadisnya tadi kita sebutkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila imam mengucapkan amin, maka hendaklah kalian juga mengucapkan amin, kerana sesungguhnya sesiapa yang bertepatan dengan amin para malaikat akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Dalam satu riwayat, dosanya yang akan datang juga. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini antara kibarul ulama al-hadis mengatakan bacalah amin. Lepas ni isyak lagi kita nak dengar, bergegar tak bergegar masjid daerah ni, pecah cermin lagi. Amin. Itu doa. Kemudian ampun dosa. Takkan tak nak kita diampunkan dosa kita. Baik. Yang dikatakan bertepatan dengan doa para malaikat itu adalah bertepatan pada masa. Juga dikatakan pada ikhlas dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Antara sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Mula-mula kita sebut dulu perjumpaan yang kita yang pertama apa? Siwak. Siwak antara sunnah yang ditinggalkan. Kemudian baca doa iftitah pada solat-solat sunat. Antara ramai-ramai orang banyak yang orang tinggalkan. Ini pun antara salah satu daripadanya. Amin. Sunat kuat-kuat. Kerana apa? Sunnah yang ke-74 itu disebutkan. Menyaringkan sebutan jahru bita'min fi jahriyah. Menyaringkan sebutan amin ketika solat jahar. Maknanya solat subuh, maghrib, isyak. Kuat. Kuat. Dan juga pada doa kunut pun amin. Walaupun kunut itu pada solat sir, solat zuhur dan asar, sunat menjaharkan amin. 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 Sini baca doa kunut. Baca doa kunut nazilah. Tak. Baca. Baca. Apa ragu-ragu imam. Dia jarang datang kan. Baik, terus. Sunnah yang ke-75, ini tadi kita sebutkan. As-sukutu bainal akhiril Fatihah wa amin. Berhenti sekejap di antara Fatihah dan amin. Kerana apa? Kerana ada sunnah yang ke-77 nanti kita sebutkan. Sunat berhenti sekejap. Habis waladdallin. Berhenti sat. Baru amin. Berhenti itu di sini dituliskan sekadar subhanallah. An yakuna biqadar subhanallah, ataupun dengan kadar menyebut yang sunnah yang ke-77 itu, an yaqulu ba'da waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa jami'il muslimin. Doakan pada doakan pengampunan bagi diri kita, pada untuk mak ayah kita dan orang-orang muslim semuanya, orang-orang yang beriman. Pasal apa? Doa tu kabul, diaminkan oleh malaikat. Kan amin, malaikat mengaminkan bersama dengan jemaah. Amin kita belum tentu sampai, tapi amin malaikat insya-Allah, pasal dia tu minal makhluk al-muqarrabin, makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tak ada dosa. Insya-Allah kabul. Maka kita hendaklah menyebutkan paling cepat. Kadang-kadang ada imam yang cepat, sekadarnya Rabbi fili, cepat. Wah, amin gitu. Habis dah. Tambah penghabiskan maksud itu, walaupun di dalam hadis baginda hanya mengucapkan Rabbighfirli. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan juga
Boleh juga tambahan-tambahan zikir lain jikalau kita dalam keadaan solat kita santai dengan keluarga ke ataupun kita jadi imam ke bila-bila ke, boleh dilewatkan sedikit. Rabbighfirli wa li walidayya wa jami'il muslimin. Doakanlah untuk orang. Kata dalam hadis lain, apabila kita mendoakan untuk kaum mukmin ataupun saudara kita yang se-Islam tanpa pengetahuannya, doa itu kabul kerana diaminkan oleh malaikat. Malah malaikat mengembalikan doa itu tersebut kepada kita. Kita doa untuk diri kita sendiri belum tentu, tetapi doa malaikat insya-Allah. Jadi kita jangan lokek mendoakan orang. Doakan orang lain, tak ada masalah. Doa tu kembali kepada kita. Doa tu akan kembali kepada kita insya-Allah. Boleh. Di situ saja. Tak sempat nak sampai ke 83. Wallahu a'lam. Ingatkan nak sampai kepada nombor 81. Kita skip satu je, nanti kita ulang balik. 81 itu khusus untuk orang yang berjemaah. Diam itu sekadar bacaan surah Al-Fatihah. Ya, itu hari kita ada sebutkan pada perjumpaan hari hari Minggu yang subuh tu kan. Kita ada sebutkan berhenti sekadar bacaan Al-Fatihah bagi imam ataupun kita solat dengan keluarga dan sebagainya, supaya mereka dapat membaca Al-Fatihah tanpa gangguan dan dia dapat dengar bacaan surah kita daripada awal. Kerana dia dapat pahala mendengar. Dapat pahala mendengar. Tetapi itu hanya sunat. Sunat kalau kita nak bagi pahala ke orang pun boleh, kita tak nak bagi pun boleh. Benda tu tak ada masalah. Bergantung kepada imam. Ada yang imam dia tak peduli. Waladhdallin amin. Bismillah, kawan belakang kejar. Qul huwallahu ahad. Lagi berpeluh. Itu sebab tu ada perbahasan para ulama, boleh baca Fatihah sebarang dengan imam dan sebagainya. Pasal benda kejadian-kejadian macam itulah. Kan ada yang imam dia jenis dia CPU lama orang katakan. Dia tahap itu je dia boleh baca. Qul huwallahu. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan penerangan kepada kita pada sunnah-sunnah yang lain. At least yang sedikit sebanyak kita baca ni, moga-moga kita dah beramal dengannya, cuba kita lebih jelas. Oh, di sini tempatnya, di sini tempatnya, di sini tempat. Rupa-rupa disebabkan inilah orang-orang duk buat. Bukanlah kita selama ni kita ngikut-ngikut saja. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada nah? Tak ada, jelas. Baik. Kita doa sikit, mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mohon keberkatan dalam majlis insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadil khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kull shay'in a'taytana. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamati fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Wa sallallahumma bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sudahi majlis dengan tasbih kifarah dan suratul Asr.